Marc Marquez testing MotoGP testing Valencia. Marc Marquez nampaknya mencuri tumpuan semua media. Depan pit box Gresini tu berkerumun semua media macam tak ada orang lain. Kita tak boleh menafikan yang semua orang tertunggu-tunggu saat Marc testing Ducati. Selepas testing siap, Marc Marquez tak boleh bercakap dengan media sebab Honda tak kasih dan dia masih dalam kontrak Honda lagi. Honda cuma benarkan dia test je dengan Ducati tu. Senyuman Marc Marquez lepas dia test motor Ducati tu first time, lepas 7 lap pertama dia, itu dah menjelaskan segala-galanya. Tapi apa kata orang lain, terutamanya pelumba-pelumba Ducati sendiri? Pecco cakap dia memang expect Marc akan jadi laju pun. Sebenarnya dia target Marc Marquez P1 tapi P4, lari sikit. Jorge Martin pula cakap dia dah kena start fikir macam mana dia nak mengatasi kelajuan Marc Marquez untuk tahun 2024. Marco Bezzecchi yang tak puas hati dengan Marc Marquez hari tu sebab dia kena impit dengan Marc Marquez masa dekat Valencia sampai jatuh pun dah cakap tak ada apa yang mengejutkan. Dia Marc Marquez kot, apa yang kau pelik sangat, mesti laju punya. Nothing more to say, dia kata. Tak ada apa yang nak dicakapkan. Alberto Puig pun ada orang tanya dia tengok apa pendapat kau tengok Marc Marquez ni. Alberto Puig cakap sama macam Marco Bezzecchi tadi, tak ada apa yang peliknya. Aku dah tahu dah Marc Marquez punya kemampuan macam mana. Aku pun dah tahu macam mana potensi Ducati tu macam mana. Bila diorang bergabung dah tentu laju. Zero surprise. Lepas testing memang Marc Marquez tak dibenarkan bercakap dengan media, tapi sebelum test Marc ada buat satu statement dengan target dia untuk tahun depan sebenarnya bukanlah main sangat nak jadi world champion pun. Target utama dia tahun depan ialah dia nak tersenyum balik dalam helmet bila dia race. Dia nak rasa seronok dan happy menunggang motor untuk fight dekat grup-grup depan. Kegembiraan dan happiness itulah yang boleh menyebabkan dia bertahan lama dalam karier ni. Nampak mentality world champion macam mana. Kemudian lepas test tu, Marc Marquez dia buat surgery untuk settlekan masalah ampam dia. Ini betul-betul bersedia untuk tahun 2024 ni. Pecco kata selamat enjoy motor kepada Marc Marquez dengan motor GP23 tu, sebab tahun ni Pecco dah guna GP23 tu sepanjang tahun dan buat pelbagai development. Dia kata motor tu memang dah sedap dah, memang enjoy untuk bawa. Cuma ada satu soalan, adakah GP23 ni boleh bersaing dengan GP24 nanti? Sebabnya 40% daripada komponen minyak yang akan digunakan MotoGP tahun 2024 adalah daripada sumber renewable fuel, biomass yang bukan daripada sumber makanan. Jadi minyak tu punya composition dah lain sikit. Untuk GP24 dia orang dah develop dengan mengambil kira faktor minyak baru tu, tapi GP23 tahun ni belum guna minyak tu lagi. Nanti kita tengok macam mana hasil dia. Pecco cakap GP24 tu dah happy dah. Dia dah happy dengan GP24 dengan motor baru ni. Dia kata dia dapat rasakan improvement dari segi engine, aero dan macam-macam lagi. Pendek cerita, motor tu memang lebih bagus daripada GP23. Cumanya dia tak ada masa untuk buat time attack. Dia cuma fokus untuk buat testing dekat komponen-komponen baru. Sporting Director Ducati Paolo Ciabatti ada komen juga sama Marc Marquez. Dia kata kedatangan Marc Marquez ni akan menambahkan lagi pening dia orang untuk manage rider-rider yang dah sedia ada pun dah memang banyak yang power-power. Tambah Marc Marquez pula nak manage rider-rider ni susah. Takut ada yang terasa kau dapat motor laju ke apa ke kan. Sedangkan tahun ni pun kita dah tengok macam ini Bastianini ni sebenarnya ada potensi kehilangan seat factory dia kepada Jorge Martin. Tapi Jorge Martin tak dapat menang world champion, sebab tu semua orang stay kat tempat masing-masing. KTM test banyak-banyak improvement kecil-kecil pada semua aspek. Yang paling menarik perhatian ialah motor Jack Miller yang menggunakan aero baru tapi guna camouflage. Jadi kita tak dapat detect apa bentuk baru dia tu. Chassis carbon, swing arm baru. Untuk Cam Aprilia, Maverick Vinales yang lead dia punya testing, dan sampai habis masa practice tu Vinales mencatatkan masa yang paling pantas sekali. Maverick pun sama macam KTM juga, dia orang test improvement kecil dalam semua aspek macam tank, swing arm, chassis seat. Dia orang punya main target ialah untuk dapatkan rider confident atas motor. Maverick Vinales juga harap direction Aprilia untuk 2024 ialah menjadikan motor tu motor yang boleh brake lambat tapi boleh corner rapat, tight corner. Panjang tahun 2023 ni kita tengok Maverick Vinales yang paling strong, jadi mungkin Aprilia akan start develop direction dia, dan kita tengok 2024 nanti dia boleh tak bersaing konsisten dekat grup depan. Satu lagi spotlight selain daripada Marc Marquez ialah Pedro Acosta yang first time bawa MotoGP. Perkataan pertama yang keluar daripada mulut dia lepas test ialah motor ni betul-betul laju. Dia kata dia happy dia bawa motor ni. Dia spend motor ni taklah testing sangat, tapi lebih kepada nak adapt kepada MotoGP. Dia nak test benda-benda baru yang tak ada dekat motor tu. Contohnya pengurusan tayar, pengurusan minyak dan juga carbon disc yang tak ada dekat motor tu. Honda mungkin telah berjaya buat satu big step dekat motor dia orang. Kita boleh buat kesimpulan macam ni sebab John May betul-betul happy lepas test motor baru ni. John May pun tak ada buat time attack, tapi dia kata dia betul-betul happy sebab ini first time dia bawa motor ni, dia dapat rasakan improvement yang besar. Menyokong kenyataan May ni ialah Luca Marini yang first time test RC213V tahun 2024 ni, tapi boleh terus duduk dalam top 10. Padahal dia rider yang baru
baru je nak adapt dengan motor Honda. Nampak motor tu macam dah ada improvement. John May juga bertukar crew chief, iaitu crew chief Santi Hernandez. Crew chief Marc Marquez daripada zaman dia motor tu sampai sekarang, tapi dia tak dapat bawa pergi race ini sebab kontrak. Crew chief John May pula akan berpindah bekerja dengan Luca Marini. Secara kasarnya tengok RCV 2024 ni, pada pendapat aku boleh dikatakan biji macam Ducati. Untuk Yamaha, keadaan nampak macam tak berapa baik sangat. Yamaha ada 3 direction testing, iaitu aerodinamik, engine 2024 dan juga chassis 2024. Quartararo test 3 ni dan dia bagi pujian dekat bahagian aerodinamik. Dia kata ada improvement yang besar dekat aerodinamik. Dari segi mata kasarnya kita tengok dia punya wing tu macam dah lebih besar daripada tahun 2023. Tapi ini bukan final, bukan daripada material carbon fiber lagi, sebab cuma untuk testing dan data. Malangnya dari segi engine, Quartararo cakap lagi bagus, tapi dia punya improvement tu sikit sangat. Chassis pula so-so macam tak berapa okey. Tapi director Yamaha Massimo Marigali cakap engine tu baru first step. Engine 2024 tu baru first step. Data-data yang diorang dapat, diorang akan hantar ke 2 site. Pertama ialah HQ Yamaha Racing Japan, yang kedua dia akan hantar ke HQ Yamaha Racing Italy. 2 site ni akan analisis data ni untuk buat improvement dan buat development ke M1 2024 tu sebelum tiba di Sepang nanti. Senang cerita, sampai kat Sepang nanti motor tu mesti dah hampir final sebelum race dekat Qatar nanti. Hantar 2 site, satu Europe, satu Jepun. Ini menunjukkan Yamaha pun dah ambil step yang sama dengan Honda, iaitu nak cuba terapkan budaya Europe dalam culture kerja tim MotoGP diorang. Diorang juga develop engine ni dengan bantuan ex-engineer engine F1 Luca Marmorini, bukan Luca Marini, itu adik Rossi, yang ini orang lain. Tindakan ni dilihat sebagai salah satu langkah untuk serapkan budaya kerja Europe, lebih pentingkan improvement berbanding sikap konservatif budaya Jepun. Jepun punya culture ialah lebih kepada kalau benda tu dah elok, jangan kacau banyak sangat untuk mengelakkan reliability berkurangan. Masalahnya bila pengeluar-pengeluar Europe dah buat development yang lebih banyak tapi masih juga kekal reliable, masih tahan lama. Masa ni lah pengeluar Jepun mula ada masalah. Alex Rins seperti mana rider-rider lain yang baru berpindah jenama, cuba untuk adapt dengan motor, tapi dia adapt dengan cepat sampai pada sebelah petang dia berpeluang untuk test aerodinamik baru. Aerodinamik tu pun dia suka. Jadi untuk tahun depan akan bertambah seorang lagi calon untuk pecahkan rekod pelumba yang boleh menang dengan 3 jenama. Yang sedia ada ialah Maverick Vinales dan juga Jack Miller. Sekarang ni Alex Rins, dia dah pernah menang dengan Suzuki, dia dah pernah menang dengan Honda. Kalau dia menang dengan Yamaha, dia akan jadi rider yang pernah menang dengan 3 jenama. 3 orang ni akan bersaing untuk rekod tu. Selain daripada aerodinamik yang antara berubahnya daripada tahun ni 2023, kita juga boleh nampak exhaust tu yang mirip macam KTM punya. Daripada semua pengeluar, Yamaha lah yang nampaknya masih mengekalkan identiti dia yang tersendiri. Walaupun ada banyak aero, tapi tak macam tiru siapa-siapa. Berbanding dengan Honda yang aero dia tu membuatkan motor tu dah hampir sama macam motor KTM. Honda dan Yamaha yang sedang bermasalah ni sekarang mendapat sedikit kelonggaran daripada MotoGP. MotoGP dah keluarkan satu guideline baru, guideline kelonggaran kepada pengeluar. Lebih kurang sama macam masa MotoGP bagi kelonggaran dekat Ducati dengan Aprilia dulu. Cuma bezanya masa tu kelonggaran tu akan berdasarkan jumlah podium, tapi sekarang kelonggaran tu akan berdasarkan peratusan pungutan mata pengeluar tu sendiri. Sekarang ni Honda dengan Yamaha duduk bawah sekali, kelas D. Kelonggaran ni membolehkan diorang guna satu enjin ekstra daripada jumlah standard. Maknanya diorang boleh push enjin tu lebih sikit, sebab kalau rosak pun diorang ada lebih. Satu lagi, private testing diorang adalah free, siapa-siapa pun boleh join. Diorang boleh gunakan pelumba utama diorang untuk buat private testing untuk develop motor tu. Di bahagian enjin pula, pada tahun 2024 nanti Yamaha dengan Honda bebas untuk melakukan improvement kat motor tu bila-bila masa. Sebagai rujukan, normalnya enjin pada tahun tu tak boleh ditukar apa-apa. Development kat enjin tu dibekukan. Itu je lah enjinnya yang boleh digunakan daripada awal sampai habis musim. Dengan kelonggaran ni, Honda dengan Yamaha boleh buat improvement kat enjin diorang bila-bila masa. Kelonggaran ni akan ditarik balik sekiranya pungutan mata pengeluar diorang melebihi peratusan yang telah ditetapkan. So nampak macam dah ada advantage dekat Honda Yamaha ni untuk buat testing sebanyak yang mungkin dengan pelumba mereka sendiri untuk buat development yang lebih cepat supaya diorang boleh bersaing balik dekat grup utama. Menarik, lepas testing pun dah menarik macam ni, menyebabkan kita tak sabar untuk menunggu tahun 2024. Testing seterusnya ialah di Sepang nanti pada bulan Februari.